kat belakang ni H Y double prime lah, bagi 2. Okey, so step pertama, okey, kita diberi dalam soalan pada ketika X kosong, Y sama dengan 1. Okey, ni adalah input yang kita ada lah. Dan kemudian diminta dapatkan nilai Y ketika X sama dengan 0.2 dengan 1 dengan kenaikan 0.2. So 0 akan naik 0.2, okey, 0.4 kan, 0.6, tak apa, tapi saya nak tunjukkan 0.8, 0.8 dan 1. Okey, jadi dari sini lah baru kita kira step kita. So step kita ni 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 step lah. Kita ada 5 step. So ini adalah ruang yang kita kena isi, HY prime dengan Y. So yang mula-mula awak kena isi adalah HY prime. Okay, saya suka letak sini SZ ataupun yang sebenar lah, yang ada dalam soalan. Dan soalan yang lepas dia bagi yang sebenar. So letak sini ruang untuk SZ lah. Kemudian kalau letak error, awak boleh letaklah ERR kat sini. So kita boleh bandingkan SZ dengan yang kita dapat di sini. Okay. So untuk HY prime, so kita tahu okay, HY prime, H adalah H lah, 0.2. Okay, H adalah 0.2. Saya letak tanda ringgit sebab saya nak log terus nilai dia kat situ. And then kita kalikan dengan Y prime. So Y prime sama dengan apa? Okay, buka kurungan Y prime. Okay, sama dengan eksponen. Okay, buka kurungan 2 kali X. X kita adalah kosong ni lah. Okay, kita klik je X kosong, tutup kurungan. Okay, dan ditolakkan dengan 3 kali Y. Y yang mana? Y yang satu ni lah. Okay, tutup kurungan dan dibahagikan dengan 2. Iaitu formula untuk HY prime. Enter lah. Okay, so dia dapat minus 0.2. Okay, sementara, okay, jadi yang exact ni kalau awak lihat dekat slide tu, dekat Euler saya tak masukkan. Ni ya. Okay, soalan tu tak ada kat sini exact ke dekat Taylor. Kat Taylor tu ada jawapan yang exact solution lah ni. So masukkanlah exact solution. Okay, formula dia. Formula untuk yang sebenar ni dia kata sama dengan okay, 1/7 okay, kali dengan eksponen okay, 2 kali X. Dan tutup kurungan campur dengan 6/7 okay, dikalikan dengan eksponen okay, minus 3 kali X okay, bahagi 2. Itulah dia bagi dalam exact solution. Enter. Dia dapat ni tadi satu lah. So error kalau kita nak lihat kita letak absolute. Okay, boleh ambil exact ke ambil yang ni ke exact. Sorry. Sama dengan absolute. Okay, ni sama dengan absolute exact tolak dengan yang kita predict lah. So kita predict Y. Okay. So kita dapat nilai dia kosong lah error dia. Okay. So kita kemudian kita tarik ni Y. Untuk Y yang berikutnya, untuk step 1, dia adalah sama dengan Y atas campur dengan HY prime. Campur HY prime lah. Enter. So kita dapatlah 0.8. Okay, dan kemudian untuk step yang pertama HY prime, kita tarik je ke bawah. Okay, sebab dia formulanya adalah dia akan menggunakan nilai X 0.2 dan Y 0.8. Okay, dan Z ni pun kita tarik je ke bawah. Okay, dan error ni kita tarik je ke bawah. Okay, itulah jawapan dia. Dan kemudian untuk yang step berikutnya, dah mudah lah. Awak boleh terus tarik je semua. Dia sampailah ke 1. So dia bagi jawapan, okay ni tak perlu kan. Sebab kita berhenti dekat 1 lah. Okay, ni sorry, ni tak perlu. Okay, tak perlu lah ni. Tapi yang ni okay lah. Sebab kita tengok yang sebenar dengan ni, kita bandingkan lah. So kita dapat lihat lah. Okay, perbezaan Boleh? Ini dalam ni. Dalam apa slide. Okey Okey, slide yang berkenaan dengan Taylor method. Okey, awak akan nampak lah. Okey, so ni, so katakanlah kita nak tengok macam mana X dengan Y ni fungsi dia kan. Kalau tengok sebenar ni fungsi dia kan.
So awak boleh letak insert nak tengok view. Kadang-kadang kita tengok visual lah kita lagi jelas. So insert. Tak ada kat mana kat data. Mana insert graph mana graph? Insert graph lah. Ada graph. Image. Sebelum ni saya create chart. Create chart. Okay, so katakanlah kita nak create graph. Okay, scattered. Line dia. Line pun line lah. Okay, data range. Betul lah. Ni nak X dengan. Okay. Okay, ni dia plotkan X dengan Y sebenarnya. Ya, mana besar sangat ni. Sikit-sikit lah. Okay, tadi saya select ni X dengan Y ni. Ni untuk Y, ni untuk X lah. Tapi sebenarnya kita nak plotkan Y lawan X. Okay. Macam mana nak plotkan Y lawan X ni. Salah pilih chart ni. Nampak scattered. Timeline. Di sini ada scattered. Mana ni? Ada. Radar. Ingat. Kalau kat Excel kan dah ada scattered. Mana? Nampak? Itu saya plot macam mana? Customize. Ya. Yang lepas saya plot pula macam mana? Lupa lah. Ni pilihan dia. Ni scattered je. Okay. Scattered. So kita nampak lah. So ni X, ni Y kan. Dia buat function ni lah. Dia nak tak sambung. Kita boleh sambungkan ni. So you boleh tengok lah. Ini satu. Kemudian lah kata kalau kita nak insert. Kita ada tengok yang sebenar. Yang sebenar. Edit chart. Siri. Okay, ni Siri. Okay, add Siri. Okay, ni add Siri. Kita nak add Siri. Ambil X. Okay, dengan salah. Ni sini. Control lah. Okay, control. Ada dapat saber. Jangan. Saya tak. Dia kan ayah ada mau pergi. Edit chart. Kita boleh add. Remove all add label. Remove all Siri. Saya nak add Siri lah. B6 E6. Okay ni. Use column B as a label. Okay. And then scattered. Tarik ni. Okay, tak apa kita select lagi sini. Add another range. Okay, add another range. Okay, boleh. Okay, B. Ni B6. B6. B B6. Takkanlah E11. Dah saya cuba E11. Tak salah pun add. Okay.
Tak ada pun. Ni kata ciri. So tapi itulah, ini gambaran ni saya kena explore dulu. Saya pun tak ingat how to explore ni. Add, patutnya kita boleh add E ni, kita boleh compare E dengan E dengan Y ni, E dengan C sorry. Bila dekat E dengan C ni, adakah dia sama ataupun dia berbeza lah. Kalau dekat Excel mudah sikit lah. Yang tu sebab kita dah okay, ni dah tambah add range. Okay, mungkin point yang sama kot, dia tak nampak beza Patutnya tak sama sebab ni beza sangat dekat sini. Tapi dia ada ni binam ni. Okey, dah. Untuk mana tuan-tuan? C6, C11. Okey, ni boleh add C6, E6, E11. Okey, ni kalau E6, E11. Oh, ni kalau E6, E11 sepatutnya macam ni kan. Yang ni exact solution. Yang ni yang kita predict tadi lah. Ni kita predict dia turun sikit bawah. Okey, nampak beza tu kan. Okey, patut saya nak tunjuk sebenarnya dua-dua ni pada graf yang sama, tak jumpa cara dia. Apa dia tak ada plot dua-dua serentak. Add series tak boleh nak add. Oh, ni kena type ke? C6 ni E6 okey ni. Nampak beza tadi gua nampak. So ni yang tadi ni mana? Ini adalah E6, ni yang sebenar, ni yang kita predict lah, yang biru ni kita predict. Tu nampak perbezaan dia lah. Ni kalau guna Euler. Nanti kalau kita akan lihat kalau kita tambah untuk Taylor. Okey, sejauh sini katakanlah sekarang kita guna untuk Taylor. So for Taylor kita letak mana kat sebelah. So Taylor method. Untuk Taylor method formula dia sama je kan. So kita boleh copy yang ni dulu. Ctrl C. Sama tu taklah sama sebenarnya. Okay, ni kita buat untuk Taylor So untuk Taylor pun ni kita boleh buang dulu. Okay, so yang ni sama. Ni HY prime. Tapi kita ada satu lagi row adalah insert row. Insert column to right. Silap back. Insert column to left. Okay, kita ada apa dalam Taylor? Kalau lihat balik nota semalam. Untuk Taylor kita kena ada H kuasa 2 per 2 Y double prime. Itu kita kena tambah lah. Dan ni H kuasa 2 sama dengan ni H kuasa 2. Okay, dibahagi okay, ni tutup kurungan lah. Apa sebenarnya ni? Okay, bahagi kali dengan Y double prime lah. Double prime dibahagi dengan 2 lah. Okay, itu formula dia. Okay, jadi kat situ kita kena ingat apakah formula untuk Y double prime. So Y double prime kalau lihat balik dekat slide di semalam, okay. Ni. So Y double prime kita define sebagai 2 eksponen 2x tolak 3y prime per 2. So ini kita masukkan dalam formula tadi lah. Okay, untuk formula untuk sini. Okay, untuk 0.05 ni terdapat dengan menggunakan formula ni. So yang tu kena type lah type dekat sel ni. Okay, ni sama dengan 2 kali eksponen 2 kali x. Okey. Tutup kurungan tolak dengan 3 kali y prime. Y prime yang ni Y prime ni sebelah ni. Okay, tapi kita bagi dengan h sebab dia ada kali dengan h kan. So kita bagi dengan h. Okey, bagi dengan 0.2 ni. Okey, ni kita log tanda ni, tanda dollar kat sini. Dan kita bahagikan semuanya dengan 2. Okey, bahagikan semuanya dengan 2. So
buka ikut sini, untuk belah sana, ujung tu kita bahagi dengan 2 lah. Okey, tu adalah nilai untuk y double prime. Okey, tapi dah habis lagi sebab ni kena kalikan dengan apa tadi, h kuasa 2 per 2. H kuasa 2 per 2. So kita kali kat depan lah, senang. So ini h kuasa 2 yang ni. Okey, sama juga awak log tanda ringgit 2 ni untuk h, dan kuasa 2 kan. Okey, kita kali setengah lah. Setengah 0.5 kan. 0.5 kali macam tu lah. Okey, tambah dekat formula dia. Senang, nak mudah. Dan kita tutup sini kurungan dia. Okey, dan kita kalikan dengan y double prime. Sini y double prime lah. Okay. Jadi kita dapat 0.05. Okey. Ni tadi kita letak I2. Okay, dia dah log ya, I2. Okey. So ni y pun sama. Okey, y sama. Okey, ni lah formula kita. Okey, asalnya. Dan cuba tengok balik formula untuk y sekarang. Formula untuk y adalah y xi campur 1 sama dengan y xi campur hy prime xi campur h kuasa 2 per 2 y double prime. Okay, ni kita kena jumlahkan lah untuk yang bawah ni pada step 1. Ni sama dengan y sebelum dia campur dengan hy prime campur dengan h kuasa 2 h kuasa 2 per 2. Okey, y double prime dia dah dicampurkan ni. Okey, enter. So itulah jawapan untuk y. Okay, jawapan untuk y. Kemudian untuk step 1 ni, untuk yang ni kita boleh tarik je untuk bawah. Okey, exact solution pun kita boleh tarik saja. Okay, error pun kita boleh tarik lah. Okey, kita dapat nilai dia 0.85. Ni biasanya lah. Okay, dan kemudian untuk step 2 dan sampai ke step yang kelima, kita boleh terus tarik je. Tarik yang bawah. Okey, kita dapat ni lah. Actually untuk yang ni kita tak perlu nak kira ni kan. So yang ni awak tak nak kira, awak buang je lah. Okey, so itulah cara kira ni exact solution nak, error kita nak. Okay, kita nampak dia lagi dekat. Okey, sekarang kita cuba tengok kat plot tadi. Okey, ni jelas lah. Okay, ni sama seperti dalam PowerPoint semalam lah. Okey, ni cuma saya nak tunjukkan macam mana kita gunakan Google Sheet lah untuk selesaikan semalam. Okey, semalam jawapannya 1.2361 lah. Okey, sama. Okey, kalau kita lihat perbezaan dia, okey, perbezaan ni kat sini, okey, kita boleh add je lah. Ni kan. Data range. Okey, data range je. Okey, data range ni kena tambah lagi lah. Tambah kot. Cuba tambah siri boleh tak? Add siri. Add siri. Okey, tengok kolom ni apa? Sorry, mana lagi? Ya, 8. Okey, kolom yang Y sebenar ni adalah pada J. J lah, kita ambil kolom J ni kan. Untuk teller. Teller ada kolom J. So kita add je lah. Edit. Chart. Siri, kita add siri J Oh, dia tak gua. Boleh type apa J? J tak boleh sebab dia tak select. So kena select jugalah. Sini select data range. Add another range. Apa tadi? B bukan B, I I 6 sampai G G 11 lah. I6 sampai IJK atau IJ mana. Okey. Okey, add. Kita dah add. So kat sini bila kita dah add baru kita nampak boleh add siri. Okey ni J 6 hingga 11. Okey, so kita gunakan Y yang sama. Okey, dah pastikan. Okey, nampak dia lagi close kan. Okey, dah orange dah tak nampak lah dia bertindan. Yang exact ni yang orange dengan kuning dah hampir sama. So Taylor lebih menepati lah kan. Okay, kalau kita lihat ni Taylor lebih menepati dengan yang exact solution. Nampak ni, nampak mesti ada orange sikit kecil je sini. Halus. So ni beza Yang biru ni tadi Euler, yang kuning ni adalah Taylor dan orange yang gelap ni orange Jingga. Jingga tu orange lah. Okey, itu adalah yang sebenar. Kita boleh customize misalnya ni, dia tambah line series jadikan dia sambung-sambung macam mana ni. Saya pun tak ingat. Legend vertical grade 9. Bukan. Series kan? Mesti kat sini lah. Point. Okey, dia ada sambung lah. Line lah. Nampak lah kecil.
Trade nine. Ini trade bukan. Point size. Line shape tadi. Ini point shape. Line shape enggak? Line shape. Gambar line shape. Apa pilihan dia? Saya tak, sebenarnya kita ramai tak familiar dengan ni. Oh, ni boleh ni nama. Background, font, chat. You all lagi familiar kot. Ni just label dia tu. Bukan. Ada ni. Dia patutnya ada apa line shape lah. Kalau dalam Excel tu dah ada line shape. Itu di mana kita boleh tukarlah hidden dash ke compound tu dan seterusnya lah. Kita chart style kita tukar. Dia chart style sikit je nak dia pilihan. So ni lah kencangan sebab kita boleh scattered Scattered ada jenis tak? Yang sambung-sambung. Ada dua pilihan ni scattered. Lepas tu scattered ni ada yang boleh sambung titik-titik lah. Setengahnya, tapi dalam kes ni tak ada. Kita ada di bawah ni nampak. Okay, tetapi tak apalah. So awak nampak lah perbezaan guna tiga kaedah ni. Bukan tiga kaedah, dua kaedah ni. Euler dengan tu. So hari ni kita nak lihat another kaedah. Okay, yang ni saya slideshow. Okay, so hari ni kita lihat second order Runge-Kutta method. Okay, kaedah yang kedua. Okay, dalam kaedah ni kita lihat Runge-Kutta diperkenalkan midpoint ataupun improve Euler method. Okay, di mana kalau dalam Euler yang ni asalnya digunakan ini. Sekarang dalam Runge-Kutta diperkenalkan ada sebutan K1 dengan K2. Sebab tu nama dia second order lah, sebab ada K1 dengan K2 lah. Kalau fourth order dia ada K1, K2, K3, K4. Ada 4 sebutan K lah. Okay, Runge-Kutta diperkenalkan K1 dan K2 ni. Okay, di mana untuk kita predict nilai Y semasa yang start baru akan sama dengan Y sebelumnya dicampurkan dengan K2. Di mana K2 adalah sama dengan H, iaitu increment of X tadi, dikalikan dengan fungsi, yang fungsi ni adalah fungsi yang soalan kita lah, Y prime dia tu. Y prime contohnya tadi kita ada eksponen 2X tolak 3Y bagi 2 itu adalah Y prime kita lah. Y prime kita, dan dia cuma Y prime ni mesti dalam sebutan Xi campur dengan H per 2. X dia sama dengan Xi campur H per 2. Jadi kalau lah tadi X dia kita pada titik kosong. So kosong campur dengan 0.2 bagi 2. Untuk nilai X dia lah. Dan nilai Y dia adalah Y, iaitu Y semasa. Kalau dalam kes kita di Y dia sama dengan 1, so 1 pula kena campur dengan K1 per 2. So K1 apa pula? So K1 rujuk yang ni lah. So K1 adalah sama dengan H 0.2 tadi contoh kita. Dia dikalikan dengan fungsi Xi, Yi, iaitu Y prime ni pada titik Xi dengan Yi, iaitu kalaulah pada titik kosong 1, so sini kosong di 1 untuk fungsi tu. Untuk kita masukkan dalam persamaan Y prime kita, ataupun dalam contoh tadi Y prime kita adalah eksponen 2X tolak 3Y bagi 2. So kita masukkanlah sebutannya dalam sebutan X dengan Y yang ni. Okay, itu saja untuk midpoint method ataupun improve Euler method. Okay, kita akan lihat nanti perbezaannya dengan Euler dan juga Taylor. Okay, contoh, ini contoh dia terus lah. So contoh yang sama kalau kita perhatikan, cuma kita nak lihat sekarang ni perbezaannya lah kalau kita menggunakan kaedah ni. Okay, so find the Y when X1 initial condition X0 Y1, use midpoint method with the increment H0.2, compare the result with the exact solution. Ada solution dia sama yang tadi lah. Soalan yang sama, cuma kita guna kaedah yang lain. Okey, kita cuba lihat. Okey, ni pre-work lah yang you kena buat sebelum dibangunkan jadual tadi. So kena lihat soalan persamaan dia adalah 2Y prime campur 3Y sama dengan eksponen 2X. So kita jadikan Y prime sebagai perkara, maka awak ada eksponen 2X tolak 3Y bagi 2. Jadi Y prime itu adalah fungsi F yang awak akan guna pakai untuk dapatkan K1 dan K2, iaitu F, Xi, Yi sama dengan eksponen 2X tolak 3Y bagi 2.
Okay, tak perlu nak ada Y double prime dalam kes ni. Okay, jadi kita define sebenarnya K1 sama dengan H, F, X, I, Y, I iaitu fungsi ni dalam ni. So kita ada K1 sama dengan H eksponen 2X tolak 3Y bagi 2 lah. Okay, sebab ini adalah Y prime kita. Okay, H adalah eksponen K, cuma X ni adalah X yang pada titik X, I, Y, I ya. Okay, dan K2 adalah sama dengan H, F, XI campur H per 2, okay, YI campur K1 per 2. So nilai X dengan nilai Y dia. So kalau kita gantikan nilai ni dalam persamaan ni, so maka awak akan dapat macam ni. H eksponen 2X campur H per 2, tolak 3 dalam kurungan Y campur H dalam kurungan lagi X eksponen 2X tolak 3Y bagi 2 per 2. Okay, ni bagi dengan K2. So ni adalah K2 lah. Kalau kita memudahkan dia jadi seperti ni lah. K2 sama dengan H per 2 eksponen 2X campur H per 2, okay, tolak 3, okay, dalam kurungan Y campur H per 4 eksponen 2X tolak 3Y. Okay, dia nampak rumit kan? Okay, nampak rumit lah. So nanti bila kita nak key in, kita ambil nilai ni. Ini sebenarnya nilai K1 kan? Ini nilai K1. K1 bagi 2 lah. K1 bagi 2. Okay, ni kan sama kan? Perhatikan ni dengan ni sama kan? So ni adalah K1 bagi 2. Okay? Itu je ni lah K1 bagi 2. So Y campur K1 bagi 2 tulis lah. Dalam jadual kita K1 bagi 2, kita terus je campurkan Y campur K1 bagi 2. Tak perlu lagi nak key in formula yang sama ke sini lah. Okay, cuma ni nak menunjukkan gambaran pada awak apakah K2 tu. Okay, secara menyeluruh dan kemudian kita kira Y yang baru dengan Y yang lama campur dengan K2. Okay, tu start sebelum kita buat jadual lah. Dan kita buat jadual dan jadual ni seperti ni. Kita ada start 0.25, X kita 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, Y kita mungkin ni yang initial condition. Initial condition 0.1, okay, iaitu 0.8521, okay, itulah 0.5 dan kita masukkan lah, okay, dapatkan K1, okay, minus 0.2, dapatkan K2, minus 0.1479, mana dapat, rujuk balik formula ni, K2 dan K1. Okay, dan guna as a solution ni, dia ambil yang titik ujung ya, tak apa, tapi kita boleh tengok lah, kalau nak berbandingkan, buat yang sama yang saya buat tadi lah. Okay, dan kemudian baru kita selesaikan, okay, kita start lah, daripada start kosong, ikut follow lah. Step 1, 2 ikut sequence. Okay, dia tak boleh turun nak buat column by column. Dan kita buat column by column, start ni, X ni kita boleh buat semua column. Okay, tapi Y ni kena selesaikan baris demi baris. Okay, row by row lah. Okay, pada row yang pertama ni 0.8521 ni mana datangnya? Ini adalah sama dengan 1 campur dengan minus 0.1479. Dia Y campur dengan K2. Okay, Y campur dengan K2 lah, ruang ni. So, untuk K1 ni dia ada formula dia, untuk K2 dia ada formula dia lah. Okay, dan kita akan dapat akhir sekali 1.2566. Okay, sekarang how kita implement dekat Google Sheet. Okay. Nak tengoklah macam mana saya buat kat Google Sheet. Macam ni pun daripada Google Sheet ataupun Excel ni. Okay, cuba kita lihat. Okay, kita boleh tambah je dekat ruang ni. Kita buat kat jauh sikit lah, ke mana lah. Tak mahu je ni. Masalah. Nak bagi nampak kan. So kita buat kat sini. Kita ambil yang mana? Kita ambil asasnya adalah Euler kan. Sebab dia kan modify Euler ni. Copy lah Euler ni. Copy sekejap. Tekan saja. Kita pindahkan kat ujung sikit. Sini. Okay, kita letak nama dia midpoint. Okay. Nama midpoint tu sebab tengah kan dia bagi tadi KH dibagi 2, K1 dibagi 2. That's why dia namanya midpoint lah. Dan di tengah di antara inkrimen. Okay, so kita ada so Y kita ada K1, kita ada K2 lah. Alamak, aduh. Saya nak azad ni tak nak, jangan usik. Azad ni jangan usik sebab kita nak pakai. So kita ada K2 lah. Okay, dalam formula kita kena ada ni. Okay, table kita. So yang ni dia tak boleh pakai, buang. Okay, yang ni dia boleh pakai, ni boleh pakai. So yang ni lah. Ni jadual asal dia 0, 1, okay. Ini tak, ni boleh pakai. Ini boleh pakai. Okay, sebab K1 adalah sama dengan H, Y kan. HY prime lah.
K1 adalah sama dengan H I prime lah. Sama lah. Ataupun sama dengan HF kan. So yang ni boleh kekal. So K2 je yang berbeza. So untuk K2 formula dia panjang dulu. Kena ingat dia adalah sama dengan H dikalikan dengan fungsi ini, Y prime ni. Cuma sebutan X dia sekarang adalah X campur dengan H per 2. X kalau kosong campur pula dengan 0.1. Okey, kalau 0.2 dan kena campur dengan 0.1, 0.3 X dia lah. Sementara untuk Y dia adalah nilai Y1 ni lah. 1 bahagi Y campur dengan K1 bahagi 2 pula. Nilai ni dibahagikan dengan H kali dengan nilai ni dibahagikan dengan 2. Okey, so macam mana nak buat? So tengok K2 ni sama dengan sama dengan untuk kes kita. Dia kes by case ni lain sebab apa? Sebab formula ni lah. Formula ni lain bagi setiap masalah yang akan dihadapi. Kalau soalan dia fungsi yang sama, dia soalan yang sama lah. Okay. Jadi akan lain kat sini. Okay. So kita ada apa? Formula dia kita kata ada H. Okay, H. Klik H dulu. Okay. Dikalikan dengan, H ni dikalikan dengan buka kurungan fungsi. Okay, ni lah fungsi ni. Okay, iaitu eksponen. Okay, kita ada eksponen 2x. Okay, eksponen 2 kali x. Okay, cuma x dia apa? X dia okay, adalah x dicampurkan dengan h bahagi 2. Ni h bahagi 2. Itu nilai x. Okay, 2 eksponen x. X dia adalah x campur h bahagi 2. Begitulah. Okay, cara nak tulis. Dan okey, itu saja di sebelah situ. Dan kemudian kita ini dah tadi. Ini dah tutup kurungan tu. Okey, boleh tutup kurungan untuk eksponen. Okey, tutup kurungan untuk eksponen. Kemudian ditolakkan dengan 3y. Okey, y ni pula. Y ni dia kata okey, y tu adalah y1 campur k1 bahagi 2. Y1 klik ni y1. Okey. YI lah campur dengan di mana Y itu adalah campur dengan K1. K1 yang ni sebelah ni, ambil K1 sebelah ni. Okey, dibahagi 2. K1 dibahagi 2. Okey, 3Y kan. 3Y K1 bagi 2. So itu adalah 3Y kita. So eksponen 2X tolak 3Y. Okey, dibahagi dengan 2. Okey, fungsi kita lah. So fungsi kita dibahagi dengan 2. Okey. Itu adalah nilai K2. Okey, K2 adalah H ya. Okey, H dikalikan dengan itulah Y prime. Y prime dengan X dia X1 campur H per 2 dengan Y K1 per 2. Okey, ni lah. Ini dah complete dah ni. Itu saja formula dia. Enter. So, akan dapat jawapan dia. Sama tak? Okey, betul. Sama. 1, 4, 7, 9. 1, 4, 7, 8, 5, 9, 9. Okey, betul lah. Okay, itulah langkah dia. Kemudian untuk Y, dia kata Y, okay, untuk step, itu selesai lah step kosong. Step 1, Y adalah sama dengan yang sebelum, campur dengan K2. Campur dengan K2. Enter. Itu dapatlah nilai Y dia. Okay, dan kemudian untuk K1 dia, kita boleh tarik je lah. Satu dah boleh tarik. Tarik bawah 1. Okay, dan kemudian untuk K2 dia, kita tarik bawah tu. Okey, dan kemudian untuk yang ni kita boleh tarik terus lah. Kita tarik semua. So ni dah boleh tarik semua lah ni. Sampai ke bawah. Ya, ada error ya? Kenapa error? Okey, kenapa error? Nampak? Saya letak H. Saya lupa letak tanda ringgit. That's why kena penting H ni. H ni kita kena lock 0.2 ni. Jangan lupa lock kat dia. Okey, tak lock kat dia tu jadi macam tu. Okay, lock di H kita sedar. Enter. Okey, ini baru kita boleh tarik. Okey, itulah jawapan dia. Okey, dapat? So kita tak perlu kira yang ni. So ni boleh buang. Okay, kita ni 1.2566. So ni kalau kita guna midpoint method. So kita lihat, boleh? Okey, dapat ya? Kelas? Okey. Ada soalan? Setakat ni okey lagi, doktor.
Okey, bagus. So itulah caranya. Dan kalau kita nak compare, kita boleh compare. Mana tadi? Okay. Sekarang kita boleh compare lah. Kita masuk kat kita ni. Ni dah banyak cacat memang ni. Okey, nampak ada 2 point tak? Tadi tak ada kan? Okey, ni boleh lah add apa tadi? Kita tengok, kena ingat tu point ni mana. Kita nak add siri ni. Add siri, midpoint tadi daripada kita nak ambil kolom Q dengan R. Q, R tadi baris dengan tu sama lah. Q dengan R, Q, R, Q, R, Q, R. Ni edit, chart. Okey, tadi kita tambah mana tambah ni? Ini sini. Actually yang mana? Ini ya. Okey, sebenarnya tadi ni silap ni apa? B6 ni tak payah B6 lah. C11 ni bukan E ya. Oh ni AZ betul lah, AZ betul. Tapi bukan ni lah. Okay, ni yang tadi tu lah. So kita add another range. Apa tadi? Ada tanya. Apa tadi? J bukan J. IJ. Midpoint daripada Q dengan R QR. Q6 hingga R11. R11 lah. Okey, kita tambah lah. So, dan kadang kita boleh tambah series lah. Okay, siri itu R6, R11. Kita lihat kat mana kedudukan dia. Tu lah. Warna hijau Okay, warna hijau. Oh, dah banyak sangat tadi pula. Ya, kita nampak dia sebenarnya lebih close lah dengan yang sebenar. Okay, tadi Euler method. So, dia hampir baik sama lah dengan uji putar. Dengan keadaan Taylor. Hijau, kuning, oren tu semua. Hijau, kuning, jingga pada titik yang sama semua. Hampir sama. Kita nampak ketepatan keadaan midpoint ni lah. Okay, midpoint ni mana yang lebih baik. So nak tengok lagi detail, kita boleh tengok error lah. Error mana yang paling rendah. Yang sini lah error ni kan. So ni error dia ini lah 0.9 tapi dia kumulatif lah. Okay, sebab kan kita tengok semua point ni. Kalau tengok yang ni macam mana, kalau ni midpoint, ni kalau tadi ni kalau Taylor, ni awak jumlahkan lah error ni. So error mana yang paling kecil tu yang mungkin boleh katakan yang baik lah compare dengan Euler method. Okay, kita nampak lah perbandingannya. Okay, ketiga-tiga ni. Ini boleh buang ni, nak buang. Edit, customer. Tadi tak ada nombor, dia ada nombor ni. Saya pun tak ingat. Tapi kita boleh buang lah legend ni kalau kita nak betulkan kat sini lah. So, kena playlist. Kemudian nak tambah title pun kat sini. Mana chat style ni? Chat. Bukan setup orang dia. Saya ada klik apa yang keluar nombor ni. Muhammad Adata. Ada 11 buah meja. Saya ada data point. Ni ada tunjuk. Semua meja berukuran 7 meter. Oh, berapa? Ni tangan. Aku tolong buat semua. Dia bentuk ada 6. Apply to all series. Ada 6 darab. Tak, 6 darab. Chat border semua adalah. Dia banyak kat function yang saya tak familiar with. So sama lah kalau awak nak tukar pun awak boleh add lagi kan. Ada 5 batang pensel. Buang ni lain. Jawapannya, kereta itu berpula. Resize. Itu pilihan ada tak banyak. So, kalau kat Excel nombor ni kita nak buang, kita boleh buang. Kita dah tinggalkan ni, kita boleh sambung lah.
semua titik ni kita pernah buat sebenarnya dekat ni kan, ni kita buat itu. Saya tak ingat macam mana saya buat. Okay, ni yang kita buat tu. So sebenarnya boleh ubah lah. Ni apa ni gambar ni? Edit chart. Kita ambil apa ni? Line chart. Oh, tapi sebab ada nombor X axis ni nombor. YCD error. Okay. Okay, boleh. Kita tukar line chart. Boleh tukar line chart sini. Tukar line chart. Mana line chart? Okay. Dia nampak. Apa ni error? Pula. Ini tak kena guna. Oh, ni dia cadangan ni. Dia ambil data lain ni. Okay, YLG kita kata 1, 2, 3 step 1. Mana X tadi X? Data range dah berubah lah. A5 C no. Okey, ni X11. Ini kena tambah lah. Range dia dah lain saya ambil lah A5. Remove je lah. Ini saya nak ambil A5 sampai R tadi. R11. Ini apa jadi banyak lagi kan. Tu boleh buat. So X kita nak ambil X. Okay, so X sekarang kosong okey, dan kemudian Y ni kita nak ambil Y ni mana? Ni Y ni banyak ni. C ni jadi banyak lah. So awak boleh ambil ni remove. Ni okay, Z nak, error tak nak, remove. So ni untuk apa tadi? Ni untuk midpoint. Ni untuk Euler method. Okay, kita buang ni, kemudian kita boleh add sini. Sini kita ada banyak pilihan, tapi kena ingat. Okay, ni untuk yang pertama 1, 2, 3 yang pertama ni tadi untuk Euler method. Okay, kemudian ni untuk Taylor method. So klik ni, okay, Taylor. Ni Taylor yang kuning ni. Kemudian kita boleh add lagi yang ketiga mana ni yang kedua, ni yang ketiga tadi ni yang ni lah. Ni yang apa? Y apa yang hijau ni? Y hijau ni yang midpoint. So yang nampak bandingan. Okay, ni yang Euler method, exact midpoint dengan Taylor method dia hampir sama lah yang ni, tiga line berpindah. So itulah ketepatan dia. Okay, so satu lagi point untuk second order. Kita akan lihat. Okay, kalau tengok balik ke PowerPoint awak. So ni kita dah lihat tadi. So kaedah kedua adalah dipanggil Hume's method. Hume method? Bukan lah, sebelum Hume ada satu lagi. Midpoint dah. Hume tu. Taylor. Lepas Hume tu. Hume. Okay, satu lagi kaedah dia adalah Hume's method. Hume tu. Modify apa tadi saya nak jalan. Itu second order. Okey, tak apa. Dia tengok Hume's method. Okey, satu lagi kaedah untuk second order dengan kuta diperkenalkan adalah Hume's method. Hume's method. Kelas satu lagi tu saya stok kat mana kan je? Kan dia tak lupa pula kalau sampai dia dah lain kan. Saya emak sekejap. Saya berhenti kat mana itu. Macam dah tahu lebih pula. Ke mana Google Sheet saya? Ini Google Sheet. So nota S11, S12. ODE. Oh, okay. So saya berhenti kat midpoint. So saya tak nak sambung lah. Saya berhenti kat midpoint je. Okay, hari ni kita belajar sampai midpoint. Okay.
untuk kelas satu lagi tu saya pun ajar sampai midpoint dan minggu ni. So sekarang kita buat, saya bagi exercise untuk dia orang. Okay, exercise. Okay, sekarang masa untuk buat exercise. Mana semalam kita buat apa semalam? Ingat tak test apa kita buat semalam? Dekat situ saya ambil soalan dia. Ini dia. Final, okay. Final 2017-2018 kan saya ambil. Okay, sekarang masa untuk awak buat. Sebab saya nak sarapan sekejap ni. Sambil-sambil kan. Saya bagi kerja kat awak lah. Okay, sambil saya cuba dengar. Okay, ni soalan dia. Okay, sila buat. Ni. So sebab kita dah belajar 3 kaedah, so buat guna 3 kaedah untuk soalan ini. Nampak ni soalan ni kita ada di theta per dt. Ni adalah theta prime lah. Theta prime ataupun y prime lah. Y prime sama dengan ni. So cuba solve menggunakan kaedah Euler method, Taylor method dan juga midpoint method. Tiga kaedah yang kita belajar tu. Okay, soalan B1 je. B2 ni nak tengok boleh tak? Ya, saya memang ni nak. Saya naik tak sekata. Saya pelan-pelan. Okey ni. Soalan dia ni. Okey, soalan 2 B. 1 dan 2 ni lah. Okey, cuba jawab guna kaedah Euler method, Taylor method dan juga midpoint. Okey. Berapa minit agak-agak? 20 minit. Guna bangunkan Google Sheet masing-masing untuk solve this problem. Okay, 9 minit cukup kot, lama-lama sangat. 5 minit satu kaedah. Okay, template tadi kita dah buat kan. So actually tinggal adjust sikit je. Okay, boleh? Kelas? Faham tak arahan? Okay, sila buat. Okay, cuba. 15 minit, so dalam 9.20 ni saya tengok. Sama macam mungkin boleh jual ke? Gede ni. Nampak apa namanya ni? Gede kan? Putih ke? Mak? Pakai dalam? Hah? Kemarin ni betul-betul sama jangan ni. Aku tak tahu macam French fry dicipta. Ada satu budak pengembara ni. Dia bukan sejuk. Dia tangkap ikan berarti tempat tu beku. Lepas tu dia bakar tentang
Ini. Itu lah. Mama. Tanah. Tanah. Aku nak puas. Aku nak pada tulisan. Asal. Berapa dia? Kamu berapa? Dia dalam selalu lempasan. Dia punya mana? Dia tak punya. Yang bawa baju. Kita pergi hotel yang kecil tu yang dekat dalam koran Okmar. Jangan. Anak saya itu di dalam ni. Kita dah mana? Kita ada jerawat. Ini sudah 15 Disember. Bisa,
Oh, it's miraculous. Oh. Miraculous. Jangan aku jadi. Okay, kelas kena okay? Under control. Ada masalah ya? Alhamdulillah. So dalam kes ni penting kena berhati-hati untuk teller untuk teller method untuk fungsi ni. Sepatutnya fungsi awak tu dia dapat lain okay, jangan tercicir lah satu benda. Okay, yang penting kat kita empat ni. Ada something yang kadang-kadang pelajar tertinggal. Okay, katakanlah ini okay, Y ini Y prime. Ini digantikan adalah Y kan. Dan pelajar nampak kita tu dia nampak sabut. Dan dia sama je sebagai X equal Y.
Okay, 9.20 dah. So, dapat lah jawapan? Ada yang boleh share? Boleh share dia punya jawapan? Ada? Kelas, okey eh? Anyone can respond? Lambai tangan, lambai. Jangan risau je. Harga tak cakap ni. Okey. Ada, yang tak ada. Ramai kat yang tak ada ni. Senyap ni. Yang bawah-bawah ni tak ada pergerakan tu. Okey, untuk soalan ni tu kalau kita dapat rumah kita tukarlah kepada y prime kan. Jadi kalau kita kena cari y double prime untuk Taylor kita orang kena cari y double prime kan. So y double prime akan sama dengan apa? Okay, minus 2.2067 kan. Tu sambunglah. Okay, eksponen minus 12 Eksponen minus 12 tu samalah dengan 10 kali ni Dan ni dikalikan dengan kalau ni mestilah dia kena bezakan ni kan. So 3 okay, okay. So ingat awak nak share sikit, tak ada pula yang nak share. So kalau kita lihat ni, tu kita bezakan, kita akan dapat y double prime sama dengan tolak 2.2067 eksponen 12 minus 12. Okay, 3y ni theta, 3y kosong 3. 3y kosong 3. Okay, yang belakang ni kita bezakan dengan hilang kan, kosong kan. Okay, dan kita kena bezakan y ni pula. Y ni adalah y prime. Okay, ni adalah y double prime. Y double prime mesti dapat macam ni lah. Ataupun theta double prime sama dengan ni lah. 3 theta kosong 3 theta prime. Okay, di sini ada theta prime kat sini. Sebab kita bezakan theta ni. Theta ni kita bezakan terhadap T. So mula kita bezakan dia 4 ni 4 ni. 4 y kosong 3 dan dikalikan dengan y prime. Okay, itu untuk Taylor lah. Okay, pastikan awak buat ni. Okay, untuk Taylor dia kata 0 ke 906 Okay, ni saya letak belah sini. So dalam awak punya Excel tu ataupun PowerPoint ni jauh lah duduk bawah. Kalau kita guna kaedah Euler, kat bawah dia tak. So ini sekarang H dia adalah dalam soalan kata 120 lah.
Okay, fungsinya ni bukan fungsi ni lah, fungsi lain lah. Awak kena tulis fungsi dia tadi. So dia kata kosong ke kemudian dia jadi 120. Okay, dia ni tarik sampai 960. Okay, ni lah sini lah. So yang ni dia tak boleh pakai di sini. So boleh buang. Okay, AZ pun tak ada, AZ tak ada solution, AZ dia tak bagi. Okay, biarkan, tak apa, kosong. Jadi error ni pun kita tak boleh hitung lah. Okay. So kita ada ni, dia kata pada titah kosong dia ada 1200. Ini yang maklumat yang kita ada. So ni tak ada lagi, kita kena in. Okay. Ini pun tak ada apalah sebab kita tak dapat yang AZ solution lah. So ni adalah, okay, ni awak kena, pada kata awak kena step awak sampai step yang ke 8 lah. Dari kosong sampai 960. Okay, jadi awak kena kira HY prime, Y prime tu dah diberi dalam soalan kan, titah apa DT tu adalah Y prime je lah. So ni sama dengan 120. Okay, ni saya suka log sel ni. Okay, benda ringgit. Okay, dikalikan dengan, okay, buka kurungan minus 2.2067 eksponen minus 12. Okay, dikalikan dengan, ini bahaya ni kalau kali ni kita naik 12 lagi kali. So tutup sini dah siap. Okay, dikalikan dengan titah 4 kan. Titah 4 tu adalah Y lah. Okay, Y ni kuasa 4. Kita tolak dengan 81 eksponen 8. Okay, tutup kurungan 2 kali ya. Ini 2 kali saya tak miss ni. Sini kita kali kurungan satu lagi. Okay, untuk yang tolak lah. Sorry, yang sini ada kurungan. Sorry, sini ada kurungan. Ni bapak, ni tak, ni dia ada kurungan. Ni okey, cantik lah kurungan dia, okey, lengkap. So dia lah kurungan dia, kita enter. So dapat minus 546.95266. Dua lah. So jadi yang ni kalau yang guna Euler dia mudah lah. So ni sama dengan Y campur dengan HY prime. Okay. So itulah dapat jawapan dia. Ini boleh tarik. Okay, dah guna untuk step yang kedua. Saya tarik sampai step yang ke-9. Kita dapat suhu kita adalah 478 Kelvin. Okay, pada ketika T 960. Ini kalau guna kaedah Euler lah. Okay. Okay, kalau kita guna kaedah Taylor. So Taylor awak kena kamilkan tadi saya sebut. Okay. Dan untuk Taylor kita boleh copy ni dulu. So yang ni kita akan copy je. Kat sebelah tutorial ini Taylor method. Macam Taylor. Okay, dan okay, yang ni sama, tak ada masalah. Y prime semua kita kena ada H kuasa 2 kan. H kuasa 2 okay, bagi 2 dikalikan dengan Y double prime. So Y double prime dia sama dengan apa yang saya sebut tadi lah. Okay, minus 2.2067 eksponen minus 12 okay, dikalikan dengan 4Y kuasa 3 dikalikan dengan Y prime. Okay, itu adalah Y double prime dia. So ini kami sama dengan H kuasa 2 sama juga log 14 ni, H kena log ringgit kuasa 2. Okey, nilai ini dibahagi dengan 2. H kuasa 2 ni. Okey, saya buka tu kali, saya tutup ni sekali. Okey, dan ini dikalikan dengan Y prime, Y double prime. So Y double prime sama dengan
minus 2.2067 eksponen minus 12 dikalikan dengan, ni saya suka tutup sebab bahaya tengok eksponen 12 tu. Mungkin dikalikan tu lah. Ini dikalikan dengan 4 kali Y kan. 4 kali Y kuasa 3. Ketiga. Kita suka buat satu-satu. Okay, dan dikalikan dengan Y prime. Dikalikan dengan Y prime. Y prime ni sama dengan ni lah. Ni tadi bahagi dengan H. H kan, bagi H. Okay, bagi H tak tanda dollar. Okay, itulah Y double prime kita. So, H kuasa 2 bahagi 2 dikalikan dengan Y double prime. So, ni adalah Y double prime. So, enter. So, dapat 500, 550, 6334. So, dan kat sini Y dia adalah campur lagi. Untuk yang first kali campur dengan H kuasa 2 ni lah, term yang kedua. Okay, dapat nilai dia 1153. Okey, yang ni boleh kekal. So, yang ni kita tarik. Untuk first step, ini tak ada sebenarnya, tak ada gini. Kita belum buat, ni kita belum buat. Okey, itulah. Untuk first dengan second. Second ni kita tarik 2, dan kemudian yang ni baru kita tarik semua ke bawah. Bye-bye. So, inilah jawapan dia. Nampak beza dia? Ini 600 Kelvin. Tadi kita kira 478 Kelvin. Nampak beza. Okey, ni nampak beza row ni dengan row ni. Okey, ni kalau guna kaedah Taylor. So, actually Taylor ni lebih tepat lah. Okey. Dan Lex, kalau awak nak guna kaedah apa tadi? Midpoint lah. Midpoint, kita ambil Taylor ni, copy. Midpoint method. So, okay, sama X kita ada ni tak boleh pakai, ni boleh buang. Okay, ni kita tak ada Y prime, kita ada K1, kita ada K2. Okay, kita ada K1, K2 lah. Okay, yang ni dia sama dengan HY prime, okay, boleh pakai, ini boleh pakai. Okay, ini tak boleh pakai. So, ni sepatutnya sama dengan delete. Okay, ni kita kena ingat Y prime ni ini boleh pakai ni untuk sebelah ni tau. Cara dia awak tarik sebelah. Okay, sekarang kita lock bukan O ni H dia adalah O O14. So klik O14. Okay, sama H dia adalah O14 lah. Okay, enter. Lalu tengok balik formula dia tadi dekat PowerPoint saya. Untuk kaedah midpoint, ini formula dia kan. So H dikalikan dengan fungsi tapi dalam sebutan H per 2, K1 per 2. Okay, ni dah betul. Cuma X dia. Sekarang kita ada X tadi kan. X kita adalah, okay, yang ni sama. 2.2067 sama ni. Ni X kita ni. Q, Y kita Y. Dia tak ada X. X dia tak ada. Dia tak libatkan nilai X. Dia hanya melibatkan nilai Y. So Q418 ni adalah nilai Y kan. Nilai Y seperti tadi. Okay. 04 tadi kan. So ni adalah Y, P. Ni adalah P18 kuasa 4. Okay, cuma dia bukan P sekarang dia adalah, ini bukan buka kurangan, P18 campur dengan K1 bahagi 2. Okay, dia adalah K1 bahagi 2. So ni campur dengan K1 bahagi 2. Itu saja. Okay, K1 bahagi 2. So untuk K2 lah. So yang tu je kita kena ubah. Sebab dia tak ada sebutan X. Kalau ada sebutan X, X kena campur dengan H bahagi 2.
Itu enter lah. So tu dapat jawapan minus 192.99702588. Okay, dan ni dia kata kalau tengok dekat slide dia, formula dia adalah Y Y campur K2. Okay, ni adalah sama dengan Y sebelum campur dengan K2. Kita campur dengan K2. Okay, dapat jawapan dia 1070. Okay, yang ni kita boleh tarik terus satu step berikutnya. Dan kemudian ni kita tarik sampai bawah. Itu jawapan kita. Buang. Okay, 550. Nampak beza kita taruh So, sini 478, sini 600, sini 550. Yang paling jauh lah. Okay, awak boleh compare lah kalau gunakan apa tadi? Add chart. Okay, guna line Nanti kita guna chart. Saya tak menang. Standard. Okey, baru keluar. Line. Tarik. Ini kita ambil, ini boleh select lah. Select daripada sini boleh. Sampailah ke paling ujung. Paling ujung tu. Kita turun dulu boleh lah. Okey. Okey, ni awak select. Okey, ni graf kita dah keluar sikit. Cuma X kena ambil, X kena ingat. Kita ambil X ni, B. So X ni adalah B. Mana dia duduk graf. Dia chat B B. Okey, untuk X, kita X able ni adalah B1826. Okey, dia tukar nampak. Kosong ke masa tu lah 960. Dan untuk siri kita ambil B lepas B C C untuk Y dia yang pertama. Ini kaedah Euler method. Okay, kaedah Euler method. Kita kena tengok dekat graf balik. Okay, ni B C ni Euler method C, kolom C. Dan kalau Taylor method dia di kolom J. Kolom J. Midpoint method di kolom P. J dengan P. JP. So edit chart, awak boleh tambah untuk siri, J satu, add siri P. Kalau nak tengok perbandingan lah P. Okay, nampak. Ni perbandingan tiga kaedah. Ni kaedah Euler, yang merah ni kaedah Taylor, yang kuning ni kaedah midpoint. So macam mana suhu tu turun lah. Okay, ni adalah taburan. Ni lah dipanggil initial boiling problem. So ni initial dia kita tahu 120 ni 1200 ni. Kemudian kita nak tahu apakah nilai dia bila masa berjalan. Okay, ni lah. So tengok curve suhu, macam mana suhu turun. Cooling rate lah ni panggil cooling rate kan. Cooling rate. Okay, dalam soalan tadi. Okay, nampak perbezaan dia. So kalau kita ada exact solution, kita boleh compare lah exact solution, tengok error dia banyak mana. Sebab ni kita tak tahu mana yang lebih tepat. Saya percaya yang tepat sebenarnya kat sini dalam kes ni Taylor lah. Mungkin dia akan sama dengan yang sebenar. Okay. Ataupun midpoint lah. Midpoint actually more better than Euler method lah. Nanti esok akan datang kita akan lihat dua lagi kaedah minggu depan. Hume's method dengan modify Euler method. So actually dia akan lebih baik lah. Okay, compare to this one. Okay, kelas, ada soalan? So saya tinggalkan awak pembincangan untuk soalan nombor 2 ni. So nombor 2 ni awak punya homework lah. Okay, cuba apa yang berlaku jika age kita increase. Okay, atau jangan increase 480, cuba awak increase dulu 240. Okay, lepas tu bawa increase 480. Sebab kalau 480 nya ada 2 point je, tak nampak lah graf cantik. Cuba awak increasekan 240. Ataupun awak kurangkan daripada 120 turunkan jadi 60 second. Apa yang berlaku? So, awak akan banyak bilangan data. So actually banyakkan bilangan data, awak punya keputusan lebih tepat. Satu lagi guna kaedah yang lain tadi lah, kaedah yang lebih baik. Itu antara approach yang awak dipakai lah. Awak boleh gunakan Euler tadi. Euler, cuba awak bandingkan Euler. Kalau awak gunakan 60 second, cuba awak bandingkan dengan Taylor ataupun dengan tu.
So dia mungkin lebih baik daripada Taylor dengan 120 saat. Ataupun midpoint dengan 120 saat punya age lah. So age dalam heat transfer punya problem lah. Contoh heat transfer ataupun dalam fluid mechanics awak boleh jadi jugalah untuk, kan kalau awak ingat flow dalam air so pada dinding dia akan kosong kan. So kat tengah-tengah tu dia akan meningkat lah dia punya velocity. Itu pun kita boleh gunakan kaedah numerical ini untuk kita dapatkan taburan velocity ataupun pressure ataupun apalah dalam pipe. Okay, so saya tinggalkan awak dengan B2 ni. So sila selesaikan untuk lebih faham. So awak buatkan, bangunkan awak punya sendiri table, perbandingan dan sebagainya. Betul saya terangkan tadi, kalau you as engineer, actually untuk projek tu, itulah macam mana kita nak tahu kesan satu kepada satu, kita boleh ubah parameter. So dari 120 awak ubah jadi 60. Kalau awak ubah jadi 30, 40 ke, and then naikkan lagi ke, so, apa kesan dia pada you punya result. And then discuss lah. Itu yang saya nak actually dalam projek, mini projek assignment 2. So kena manipulate data tu ataupun ubah parameter untuk lihat kesan dengan perubahan tadi. Okay, kesan perubahan tadi itu dia guna bincangkan lah dalam you punya keputusan. So mungkin nanti untuk dapat yang lebih accurate, kita boleh kurangkan number of increment, mungkin kita boleh guna kaedah yang lain ataupun apa-apalah. Bila awak ubah-ubah parameter tu dan you akan nampak. Baru nampak macam mana keputusan yang awak dapat tadi dipengaruhi dengan perubahan parameter yang awak ubah. Dan boleh discuss lah. Pastikan benda tu ada dalam mini projek awak. Okay, dan inilah yang aku akan jumpa nanti dalam PSM, okay, dalam subjek-subjek yang elektif yang akan datang lah. Sekarang tahun 3, tahun 4 ni, ataupun dalam design projek, dan sepatutnya itulah yang berlaku. Okay kelas, ada soalan? Tak ada.